Kita ni panjang cita-cita, kok hidup lah, nak panjang lagi, nak panjang lagi. Duit pun sama. Apa ramai orang cakap kan, aku dapat duit banyak ni, jadilah aku tak nak lagi dah, cukup dah tu. Ya kau. Sampai masa dapat tak cukup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengerusi surau Jumaat Al-Syakirin, Keramat Wangsa, pemimpin-pemimpin jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah dan izin dapat kita bersama-sama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang cukup besar maknanya. Dah 2 malam betul-betul saya ceramah, hujan lobek betul. Alhamdulillah, rezeki sejuk malam ni. Kan? Ni dah wada dah. Saya malam tadi makin lobek sampai tengah malam lobek betul. Alhamdulillah. Dan malam ini kita cerita tentang topik memelihara iman. Memelihara iman. Kalau kita lihat bagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-14, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalitskum man a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk Islam. Kerana iman belum masuk ke dalam hatimu, dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala amal perbuatanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dalam kita menyebut tentang iman ni tadi, maknanya Arab Badui ni sebut apa? Arab Badui ni sebut, aku seorang beriman, aku seorang beriman. Kemudian Nabi tegur, alangkah baiknya kalau kamu menyebut yang kamu seorang Islam. Sebab apa? Sebab Islam boleh selesai dengan pengakuan. Tapi iman ni tak dapat dah selesai dengan pengakuan, mesti selesai dengan perbuatan. Yang datang malam ni kan kebanyakannya semua boleh dikatakan yang datang malam ni insya-Allah Islam. Insya-Allah. Tetapi dari segi iman tak dapat berani tentang manabik dah ada. Alhamdulillah ke keramat wangsa ni dengan dan paling beriman sekali. Tak dapat cakap macam tu. Kan? Sebab iman ini diukur dengan perbuatan kita, dan perbuatan tu pula dilihat sama ada ia diterima oleh Allah ataupun tidak. Kan? Tu sebabnya kita tengok pula dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang bermaksud, sungguh orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, mereka berjihad, mereka berjuang, mereka menjaga agama ini dengan apa? Dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Makna dengan harta dia, dengan nyawa dia, dengan dirinya, anfusihim fi sabilillah, di jalan Allah, niat kerana Allah, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi hari ini banyak orang menyangka dia seorang yang beriman. Tapi bila diuji keimanan mereka oleh Allah menerusi salat, menerusi ibadat, menerusi kesusahan, menerusi penyakit COVID-19,
dan sebagainya, ternyata mereka itu tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka menyangka mereka beriman kerana mereka beriman secara keturunan. Bapanya Islam, maka dia pun Islam. Iman perlu diusahakan untuk memperolehinya. Bagaimanakah hendak mendapat iman? Itu disebut tadi mujahadatun nafs, kan? Iaitu berjuang melawan hawa nafsu jahat dan melawan bisikan syaitan yang sentiasa mengajak dan mendorong kita ke arah kejahatan. Kan? Contohnya dah dapat peluang pergi surau. Ada je yang cakap, alah dalam ni tak payahlah pergi. Kan? Relax lah, bodoh pergi surau. Kan? Lain kali boleh pergi. Bodoh ni berlaku tuan-tuan. Ada satu masjid saya pergi. Saya dah jamak, saya duduk luar. Dia nak ambil gambar dengan saya. Saya kata, pergilah semayang dulu. Kan ambil lah. Tak apa, dia kata, semayang bila-bila boleh. Itu ayat dia. Lepas tu saya ingat, saya pun layan dia ambil gambar. Saya ingat, ambil gambar dengan saya. Dia masuk dalam semayang. Tak. Ambil gambar lepas tu. Tahu dia balik dah. Lah, tahu betul orang semayang ni. Semayang Isyak. Itu masalah. Bayangkan, tak ada rasa apa. Tak ada sokan nanti. Baiklah. Dia kalau sampai satu tahap, muka tu tabah, tak malu tuan-tuan. Congkak orang tu dah macam kulit kuah-kuah lah kan. Cik muka tu. Memang dia tak rasa apa. Itu yang tuan-tuan boleh tengok. Perempuan tu perut memang lambat pun boleh berjoget dalam media sosial. Sebab dah tak ada congkak orang tu. Kuah-kuah pun masuk dalam congkak orang tu. Malu tak kan. Dia saja dia tunjuk muka tu. Iya, ni hari ni kan. Itu sebabnya melawan hawa nafsu jahat, melawan bisikan syaitan yang mendorong kita ke arah kejahatan. Bagaimana hendak mendapat iman? Itu dia. Kita lawan. Dan latihan-latihannya melalui 3 peringkat. Yang pertama, takhalli, iaitu berusaha berjuang membuang segala sifat-sifat jahat atau membersihkan jiwa kita daripada sifat jahat ataupun mazmumah. Kan? Contohnya bulan 12. Bulan 12 ni bulan akhir nak bayar zakat pendapatan. Kan? Kalau boleh lah kan. Konolah bayar awal kalau boleh kan. Tak boleh 31 pun. Ada orang saja-saja dia kata. Saja-saja pula dia. Bulan 12 tu kalau ikutkan cukup dia punya kiraan itu bulan 12 saja dia keluarkan duit tu biar tak cukup. Ada yang perangai macam tu. Dia nak bohong siapa? Dia nak tipu siapa? Kan? Hidup kita ni kalau kita ada ihsan dalam diri kita, kita buat apa pun kita nampak Allah. Dan kalau kita tak dapat tengok Allah, kita yakin ni Allah nampak kita. Macam itulah kira. Kan? Yang kedua, tahalli, iaitu mengisi jiwa kita dengan sifat baik mahmudah. Yang pertama tadi, buang benda-benda tak elok. Contoh, selama ni gambar mengumpet, mengutuk orang tak biabi. Kan? Jadi dah buang tu pula, ganti pula lidah kita ni dengan cakap benda-benda yang baik, berzikirnya, mengajinya, kan? Menyampaikan ilmu yang baik-baik. Kan? Setelah kerja pembersihan selesai, kita isi pula wadah jiwa dan hati kita ini dengan perkara yang baik. Dan peringkat yang ketiga adalah tajalli. Peringkat tajalli adalah peringkat merasai nikmat meninggalkan atau membuang sifat jahat dan merasa nikmat mengisi atau melakukan sifat baik serta merasa keagungan dan kehebatan Allah. Benda ni kita rasa bila? Waktu PKP. Waktu PKP dulu terasa seronok Terasa lah bila semayang dengan keluarga berjemaah tu rasa kelazatan kan? Macam tu. Walaupun ina atau ina keluar setiap pagi, tak apa. Tapi terasa nikmat dia dapat semayang dengan keluarga. Itu penting. Kan? Orang yang dapat membuang sifat-sifat jahat dan dapat pula menghias dirinya dengan sifat yang baik, Allah akan singkap hatinya dapat merasa nikmatnya beribadah dan nikmat sentiasa mengingati Allah dan ingin membuat kebaikan. Itu dia. Orang ni kalau dia hati dia baik dah tu kan, dia beriman itu ada dalam hati, dia nampak benda pun dia nampak baik. Dia nampak sampah tu, terus dia fikir benda baik, dia ambil, dia buang. Orang yang iman ni kurang dia nampak ni tak siapa buang ni, mesti orang sini ni dia membersihkan tidak tu. Dia tak ada pergi bersih dia akan cakap, ni mesti kau jual orang surau macam mana. Ayat kan. Sedangkan
Pertuduhan tu dia tahu tak berasasnya, tak ada buktinya, dia tak tahu siapa orang tu tertinggal daripada kereta kau, terabang kau, tiup ke angin kau, kita tak tahu. Tapi itulah yang akan dijaga oleh orang-orang yang ada sifat yang baik. Akan singkap hati masa nikmat beribadah dan nikmat sentiasa menyati Allah dan ingin membuat kebaikan. Dan cara peringkat kedua pula melalui mengerjakan amalan sunat, terutamanya sembahyang sunat, khususnya di waktu malam, sembahyang tahajud. Sepada amalan sembahyang sunat ialah puasa sunat, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Dan ketiganya adalah mendapatkan iman ialah melalui tafakur, iaitu berfikir atau merenung ialah salah satu cara mendapatkan iman, khususnya merenung dan berfikir akan kebesaran Allah. Jelaslah bahawa iman ini perlu diusahakan. Kita pandang ya, pada fikir je COVID-19 tu fikir ini kekuasaan Allah. Allah bagi satu dunia dapat bukan kita je. Habis keramat tak keramat kono. Walaupun tompek itu dikatakan keramat. Dahlah keramat wangsa pula kono tetap kono. Kan? Tak kira lah tompek tu hebat macam mana. Tersembunyi ulu bondol kono juga. Kan? Ulu kelang kono. Kan? Tak kira lah mana kan. Bila Allah Ta'ala kata kono, kono lah. Kan? Macam-macam. Ada orang tu daripada mula COVID sampai kesudah dia tak kena COVID. Contoh kan. Jangan pula bangga diri. Tetap kekal dalam mood kita berjaga-jaga. Kan? Ada orang buat tajuk kan, cara bekerja pasca pandemik. Pasca pandemik mana? Selepas pandemik. Masalah belum sorang saya lagi pandemik ni dia tu. Kita menuju kepada endemik tapi tak sampai lagi. Kan? Tapi orang Malaysia senang, dia pukul rata dah. Kira dah settle lah tu. Kan? Tu dia pergi bercuti semacam tu. Kata Hindu ke mak ayah. Apalah Langkawi lah. Habis semua mak ayah ke Langkawi. Pahala. Langsung kena balas. Kan? Balas dengan apa? Apa balasan? Siakap. Macam tu lah kan. Tu lah. Faham-faham lah kan. Dan cara memelihara iman ini, iman perlu dipelihara kenapa? Dia akan dirosakkan oleh nafsu dan syaitan. Dengan itulah ada orang beriman dan kemudian dia jadi tidak beriman kerana imannya telah dirosakkan. Kawal iman supaya tidak rosak. Iman boleh rosak melalui iktikad seperti meragui hadis Nabi, meragui hukum dan undang-undang Islam. Tuan-tuan, jangan pukul kata ada orang cakap ni hadis dhaif. Hadis dhaif ni hadis lemah. Kan? Hadis lemah maka dia kata tak boleh terima atau hadis palsu. Jangan. Hadis dhaif ni lemah, jangan kita pukul hadis dhaif tu hadis palsu. Kan? Tu tuan-tuan nantilah tuan-tuan tanya balik ke Ustaz Ruslan. Jadi bab ini jangan main. Ada orang yang meragui hukum dan undang-undang Islam dan sebagainya. Belak, tak ada pakai tudung ni, tak ada mana pun dalam Islam, tak ada teh. Dan Quran sebut labuhkanlah pakaian kamu. Dia tak ada sebut suruh pakai tudung pun. Itu aurat tak ada pun. Dia main-main ni kan. Kan? Perkataan, ucapan seperti menghina Rasulullah. Ada juga. Tidak yakin hukum Allah dan sebagainya. Perbuatan seperti melakukan perbuatan syirik, memohon pertolongan kepada selain dari Allah. Contohnya, bapa kepada segala pin. Ayah pin nama. Dia pergi ya, macam-macam lah kan. Tiba-tiba lah dia mengaku Nabi. Nabi untuk orang Melayu. Ada. Kita pula percaya lah. Minta tolong dengan dia. Tuan-tuan tengok yang dalam kalau ternampak lah dalam drama tentang ajaran sesat tu, kita tak kalah macam tu sangat orang. Tapi itu hakikat dia. Ada orang tu dia ke rumah ya. Dia kata dia duduk rumah pun walaupun dia baca ni dia dah boleh pergi haji. Dia keliling pokok dah. Dia keliling pokok tu dia dah tawaf dah. Yang penting niat dia. Allah terima lah tu. Dan ada lah ramai yang ikut ni. Yang ikut ni bukan yang bangang-bangang. Yang anak-anak. Pegawai-pegawai tinggi, bos-bos besar. Ramai yang ikut lah. Minum air kaki. Oh, parah kan. Itulah dia kan. Bila hati kita kan. Itu sebab kena jaga iman kita. Iman yang telah ada pada diri kita perlu dikawalkan dengan sifat diri kita. Yakin pada agama Allah, perintahnya dan ikhlas dalam melakukan amalan. Contohnya salat, istilah niat taat pada Allah dan bukan kerana menunjuk atau kerana malu atau kerana dipaksa. Bukan kerana sebab-sebab lain.
Iman merupakan kurniaan Allah kepada hamba-hambanya yang terpilih. Maknanya bukan semua orang dapat. Dan dia merupakan nikmat paling besar dan tidak ada tolak bandingnya serta tidak dapat dinilai dengan harta seisi dunia. Antara cara menjaga iman lagi adalah menjauhi amalan yang boleh membatalkan iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW daripada Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, aku telah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajarkan aku mengenai satu ajaran agama Islam yang tidak perlu lagi aku bertanya orang lain mengenainya. Maka Rasulullah SAW bersabda, katakanlah sesungguhnya aku beriman kepada Allah, kemudian teruskanlah dan sempurnakanlah kepercayaanmu hingga ke akhir hayat. Hadis riwayat Muslim. Maknanya, jauhilah amalan-amalan yang boleh membatalkan iman. Bini nak beranak, tak mahu ni beranak, dah 3-4 hari dah. Mengoning-ngoning pau dah. Macam merakah-rakah urek kat paut dah. Macam mana ni? Sekali orang tu pula ngajar ni, kau langkah paut bini kau 3 kali tu. Macam mana tu? Jangan buik, tuan-tuan. Lepas tu, kau lagokan kepala anak kau tu ke dinding, anak kau yang nombor 3. Aduh lah anak ketiga pula mula tu. Polik-polik, aduh ikut dah tu. Jangan buik, tuan-tuan. Paut dah kombung, dilangkah-langkah pula. Langkah-langkah. Mari masuk kompi kau impin-impin kan. Dah kombung kau langkah-langkah. Kan kau ajar tu. Jumpa dia dengan Ustaz Rosidi tu. Ustaz Rosidi tu. Ustaz minta tolong tawarkan air. Kau tolong tawar air. Tu pun cakap, macam mana nak tawarkan air? Ni air memang dah tawar tu. Alah baca lah apa-apa. Baca apa? Baca ayat kursi 3 kali, selawat 3 kali, Fatihah. Dia lah ajar baca apa? Baik kau yang baca. Perangai kan? Ya tak ya pula. Ustaz Rosidi pun baca. Dia baca. Oh, sudah. Bismillah. Masuk buka. Buka lu. Tu kena buka. Bismillah. Dia memang berbisik. Tak tahu kenapa. Dia tak cukup kuat lah. Bismillah. Lepas tu dia tiup kan. Dah tiup copek tutup. Takut tu keluar. Kau bagi bini kau minum dah. Bagi bini minum langsung beranak. Bila dah beranak, besok tu beratur panjang rumah Ustaz Rosidi. Semua bawa botol. Nampak tak? Kadang-kadang tu yang macam masalah ni, tingkat kepercayaan kita tu. Nampak tak? Kan? Percaya ke air, kau percaya Allah Ta'ala. Nampak tak? Tu yang kita kena betulkan. Kadang ayat kita, dia lah satu-satu boleh tolong kita pada masa ni. Tak ada orang lain lah. Tak. Kadang-kadang kita cakap tu, kita kena hati-hati tu. Kan doakanlah mudah-mudahan Allah gerakkan dia boleh tolong kita. Barulah steady. Ada lapik kan. Nampak tak? Contoh kan, ada orang tu cakap, aku dengan dia memang saja tu, bini aku tu nak bersibuk nak minta cerai. Tengoklah. Malam ni dia kojokan dia tu. Dia kojokan bini kan 2-3 bulan mengandung ni. Mengandung. Takkan nak cerai lagi. Nampak? Kita silap kalau kita fikir jodoh perceraian itu sebab dek kita buat dia beranak. Salah. Dan kalau ada rezeki anak, kan? Adakah itu jaminan kita tak bercerai dengan bini kita? Tak. Kan? Ada orang cakap macam tu. Tu kena perbetulkan balik kan? Kan banyak perkara, antara perkara boleh membatalkan iman adalah syirik, khurafat, kufur dan sebagainya. Poi dia memujuk ke kubur tu. Berasap-rasap kubur. Rupa bukannya kubur tu berasap. Ada gas bocor kat belakang lokek-lokek kat kubur tu. Kan? Dia orang macam nampak pokok tu kan. Pokok tu sujud. Mana pelopah tu dah lama tu dah nak mati dah. Habis keluar satu majalah yang kocik buku tu. Saya tak nak sebut lah kan. Ramai yang boleh baca tu. Lepas tu takut sendiri. Lepas tu ngajar anak-anak cucu takut kat tu. Jangan pergi dapur momok kata. Momok ambil kau. No.
Mengajar anak-anak kita takut dekat bondo yang kita sendiri pun tak bondo kan. Ajarlah anak takut ke Allah Ta'ala. Kan? Kufur dan sebagainya. Syirik ini maksud menyekutukan Allah dengan sesuatu pada zat, sifat dan perbuatan. Menyembah patung, percaya batu boleh mengubah nasib seseorang. Memakai tangkal azimat dan sebagainya. Ingat tak dulu? Tangkal nak elak muntah, tali kasut lilit kat leher. Ingat tak begitu? Berkapur lah tu. Dulu kan macam-macam betul. Iyo pula lepih pakai tangkal yang ke tali kasut tu tak muntah. Puih betul lah cari kasut kan. Dulu yang golak tu mana pernah berlaku tu. Iya. Kan? Khurafat pula bermaksud kepercayaan perbuatan karut dianggap mempunyai hubungan dengan agama Islam, sedangkan pada hakikatnya bertentangan dengan konsep tauhid dan syariat. Kadang nguruskan jenazah, ada kena letak cincin 3 bentuk dalam mangkuk tu. Oh, andu tu. Mana datang tu? Kan? Tu sebab yang saya nak patutnya pergi Melbourne dulu tu, bawa mak saya tu patut ngajarlah. Kat Melbourne tu pengurusan jenazah, macam mana cara nak uruskan. Sebab di Melbourne tu ada orang Arab yang menguruskan jenazah tu, cara dia melayan jenazah tu macam menyiang ikan. Balik tangkup kasar betul. Bila orang tegur janganlah kasar sangat kan jenazah. Dia kata jangan risau, dia tak rasa apa. Ayat dia. Sonang betul yo. Mana kau tahu mayat tu tak rasa apa? Memang secara zahir tak rasa, tapi roh itu sakit. Tu sebab kena elok-elok, lembut-lembut dengan mayat. Kan? Kan? Kemudian kedua, sentiasa menjaga batas-batas hukum Allah. Jaga batas hukum telah ditetapkan oleh Allah, antaranya menjaga batas pergaulan sesama kita antara lelaki dan perempuan, menjaga mata, menjaga hati, menjaga lidah dan sebagainya dari melakukan maksiat dan kemungkaran di muka bumi ini. Kan? Boleh bincang mesyuarat, dah selalu bona mesyuarat berdua, pahala pula tu. Kan? Mesyuarat ramai-ramai kan. Tapi itilat dia kena jaga. Balik asyik naik kereta dia pula berdua sampai orang bercakap, kan jadi cerita tu. Jaga batas. Ketiga, selalu mengingati kematian seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah perkara-perkara yang menghapus kelazatan. Maknanya banyakkanlah berfikir perkara-perkara yang menghapuskan kelazatan, iaitu mengingati mati. Hadis riwayat At-Tirmizi. Keseronokan hidup di dunia akan tergugat dengan datangnya Israel yang mencabut roh dari jasad, dan berakhirlah segala kenangan mengenai beliau yang kita kasihi. Mati juga membangunkan kita daripada angan-angan yang panjang. Kita ni panjang cita-cita, kok hidup lagi, nak panjang lagi, nak panjang lagi, nak panjang lagi. Duit pun sama. Apa ramai orang cakap, kan? Aku dapat duit banyak ni, jadilah aku tak nak lagi dah, cukup dah tu. Ya kau. Sampai masa dapat tak cukup. Saya ceramah dekat saya ceramah dekat PKNS di Shah Alam. Masa tu PKPB. Ustaz, kalau Ustaz nak beli rumah sekarang Ustaz, ini masanya, dia cakap masa. Ya kau, berapa harga sekarang? Murah nak? Sekarang murah Ustaz. Baru 1.4, 1.5. Kau sadar tak sadar ni, saya tanya dia. Dia cakap baru 1.4, baru 1.5. Singgit musim ke man? Juta. Nampak? Kan manusia ni lain separe. Kan tu sebabnya kau tak ada. Bukan sebab dia duit dia, tapi ingat mati. Ingat mati banyak-banyak. Kan? Mati membangunkan kita daripada angan-angan yang panjang. Kan? Selain daripada itu juga, mati akan menambah kekuatan iman seseorang. Yang mana apabila kita sentiasa mengingati mati, akan membuatkan kita takut untuk melakukan maksiat, dan kejahatan kerana mati akan hadir tanpa diketahui bila masanya. Siapa yang tahu dia mati bila? Tak ada siapa tahu kan. Ada dalam rekod tekan My Sejahtera tu tarikh kematian. Dalam tu. Ada lah bawah tu, vaksin pertama, vaksin kedua, tarikh kematian belum diputuskan, tulis dalam tu. Yang seorang tu dalam bulan 2 Waleh, tarikh akan ditentukan kemudian. Haro dah datang surau. Senang macam tu kan. Salah tak ada, siapa tahu dah. Alhamdulillah aku dah baik rayuan dah. Dapat bulan 1.
Tak jadi bulan 12 nak bulan 1 tak apa tahu. Macam tu lah kan. Paling tidak lah. Tak ada. Tiba-tiba dah depan mata. Lain lah kalau Nabi kita. Nabi kita Allah Ta'ala siap pesan dengan malaikat maut tu. Kau pergi ke rumah Muhammad nanti, kekasih aku tu kau pakai elok lawa-lawa wangi-wangi. Dan sampai ke rumah kekasih aku tu kau bagi salam dulu. Kalau dia bagi masuk baru kau masuk. Jangan kau main masuk. Macam tu Allah Ta'ala tegur dia. Bagi salam dulu. Dengan Nabi yang dapat macam tu. Dengan kita tak dapat lah. Tiba-tiba dah depan muka lah. Masa tu cubalah cakap. Dan sibuk lah lain kali lah kau datang. Cubalah cakap. Tak dapat dah tuan-tuan. Cakap pun dah tak dapat. Kan? Dia dah sampai dah. Kan? Jadi takut untuk melakukan maksiat sebab mati hadir tanpa diketahui bila masanya. Cuba kita tengok COVID-19 kan. Orang keramat wangsa dia tak faham COVID-19, dia faham COVID-19. Orang KL kan tak ada apa bondo COVID-19 ni cakap kan. Punya COVID-19 baru faham. Kan? Kalau kita tengok ada orang yang sampai paras oksigen dia rendah, dia ditidurkan kan. Masa tu kita nampak betapa hebatnya kuasa Allah ni. Ada orang yang paras oksigen yang terlalu rendah, kita fikir kalau dia ditidurkan ni tak ada bangun ni dah kita cakap. Bangun ni boleh. Dan berapa ramai orang tak adalah serendah itu. Dan kita tengok, insya-Allah okey esok tu. Stable lagi lah. Cuma dia makin turun orang tidurkan dia. Tak bangun-bangun meninggal. Ada. Sebab mati ke hidup ni bukan atas percaturan ikut logik akal manusia. Tak. Kalau Allah Ta'ala tulis survive lah. Kalau Allah Ta'ala tulis mati, matilah. Tu yang bila orang marah ambil vaksin pun mati tak? Tapi kau ingat apa? Ambil vaksin tu 100 tahun umur kau bertambah. Ambil vaksin ni ikhtiar kita. Ikhtiar kita untuk mencegah kita menyebarkan penyakit tu pada orang lain. Dan juga dia merupakan antigen untuk menambah daya tahan imuniti melawan penyakit. Apa? Detail jawab. Sebelum diterangkan oleh doktor apa? Apa doktor apa tadi? Doktor Mansur Mas'ud apa tadi nama tadi? Kan? Yang apa pakar kan? Ya. Dia bukan jadikan kita kebal. Dia meningkatkan daya tahan diri kita melawan penyakit. Ada orang tanya, Ustaz, saya dengar Ustaz Pfizer tu pun ambil lagi 4-5 kali. 10 kali pun dah ambil. Nah dia kata tu ikhtiar dia kan. Kita buatlah. Ambil macam mana? Kan? Macam marin orang cakap kalau kau nak kahwin dengan anak dara tu kan. Ni ikhtiar kata. Nah, kau salawat 3 kali kau minum air paip tu. Dia khabar lah contohlah. Kau minum air yang dah dimasak ni dah siap doa ni. Kau minum satu hari setiap hari lepas maghrib. Jangan tinggal. 30 malam turut-turut. Buat. Dek punya nak Mbak lah. Contoh lah kira. Kita ni nak selamat. Kan cerita tu lah. Nak selamat. Mbak Silfa Iza Azam tak. Kan seorang Arab Badui tu dia biarkan unta. Nabi kata, kenapa kau tak tambik unta kau ni? Aku tawakal dengan Allah Ta'ala. Dia kata tu. Nabi kata, kau ikat dulu tali dia tu. Baru kau tawakal. Nabi kata. Faiza Azam tak. Fatawakal Allah. Kita kena usaha dulu, baru tawakal. Bukan tawakal buta. Kan? Berlaku tuan-tuan. Satu keluarga ni, dia ada isteri 4 orang. Anak ramai lah. Dan dia anti vaksin. Dan dia tak bagi anak-anak. Bini semua tak boleh. Tak bagi. Akhirnya dia terlantar. Paru-paru badan yang dalam ni anggota tu. Semua rosak. Dia ditidurkan. Tapi alhamdulillah hidup dia lagi gitu. Tapi anak-anak dia, isteri dia semua positif. Lepek pada dia. Tapi badan dia rosak. Masa tu baru suruh anak ni pergilah ambil vaksin. Maslahah ni penting. Saya bukan pandai dah tuan-tuan. Saya tak pandai. Kalau tanya saya lah. Tak pandai saya dah. Tapi sebab tak pandai ni, kau buat macam mana? Aku ikut dalam majlis fatwa kebangsaan tu kata apa? Dah mufti-mufti semua cakap hukum dia harus dan wajib. Kita siapa pula? Yang bercakap tu siapa? Yang tak puas hati tu lah. Yang kata benda tu tak betul tu siapa yang cakap tu? JKKRT tu. Ni kan tu pakar cakap tadi. Tak, bukanlah kata menghina ke apa tak. Tapi mana kapasiti kita nak cakap. Macam saya pun saya kata saya rujuk dia. Saya tanya Zah, bang betul ke ni bang? Orang cakap macam mana? Tak adalah, kita orang dah check lah semua.
Dah kaji keingat, senang ke kita buat keputusan tu? Berapa kali mesyuarat tau sebelum nak buat keputusan tu? Dia pun risau nak keluarkan hukum tu. Dah kaji, baru keluar hukum. Kita pula. Vaksin tu, ada babi tu. Kalau kawan tu kata harus dan wajib kau membabikan vaksin tu, kenapa? Kan? Tentulah. Ini pun ada yang marah ni tuan-tuan. Ada yang komen tu. Kan? Iya tuan-tuan. Hukum dia harus sebab tak ada. Dia kata harus tu sebab tak ada benda-benda haram dalam tu. Wajib sebab maslahah. Nak jaga kemaslahatan umat. Itu ya. Iya tuan-tuan. Siapa lagi tu nak ikut tuan-tuan? Kau tak boleh ikut mufti tu, tak boleh ikut Majlis Fatwa Kebangsaan, ikut siapa? Ikutlah senapang yang seko tu. Senapang yang takut balik Malaysia tu. Senapang yang dah ada senapang sibuk nak buang senapang itu. Takkan ikut yang poning tu. Faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Tanyalah kawan yang faham tu. Kemudian segera bertaubat bila melakukan kesalahan tu satu lagi. Kan? Taubat adalah kembali pada Allah setelah melakukan maksiat. Iman seseorang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Penting sekali kita kena tahu macam mana cara nak jaga iman kita agar terus istiqamah. Perbaiki solat kita, tu pertama. Ni nak bagi langkah-langkah. Pertama, memperbaiki solat kita. Kan? Tidak hanya solat, melainkan solat yang khusyuk dan berkualiti. Itulah solat yang mencerminkan keimanan dan ketakwaan. Khusyuk ni bukan makna tak sadar diri, tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak ada langsung fikir ni. Tak ada. Maksud khusyuk ni dia fokus Allah tu lebih daripada benda lain. Itu. Macam kita lah macam ni, tengok cerita Hindustan ko, tengok cerita Korea. Macam ni tu mana. Lalu anak kita dapat. Tapi lah. Tu khusyuk tu. Nampak tak? Makna tumpuan dekat cerita tu lebih lah. Macam tu lah time semayang. Ini time semayang, jumpa barang hilang macam mana? Allahu Akbar lah, teh meja apa tadi kita bin Allahu Akbar, surbat dah sampai belum kan? Tengok soalan dia kan. Semua soalan dia tu kan. Kau berapa lebih ceramah ni tengah semayang fikir. Berapa lebih ceramah ni. Sampai tak makan sati depan tu. Semua tu fikir. Bagi salam, dia teringat pasal rombongan. Minggu depan sampai rombongan dengan Langkawi. Bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Wih, nak tanya Langkawi tu jadi tak? Dia tahu tanya ya. Bersambung daripada bagi salam tu. Dia takut terlupa tu. Makna fokus ke benda lain tu lebih kualiti solat kita. Solatnya berkecapui. Berkecapui itu laju lah negeri Sembilan ni. Yang lagi laju tu bodosu. Tu lagi laju. Paling lagi laju menambut laju lagi tu. Yang lagi laju menculin, itu laju betul. Tu bahasa ni Sembilan lah. Tanyalah Ustaz Azman Halim, tanyalah Ustaz Nur Azman itu, tanya. Betul ke tak? Menculin. Kan? Allah Ta'ala berfirman, bacalah apa telah wahyukan kepadamu, iaitu Alkitab, Al-Quran dan diri kalau salat. Sesungguhnya salat itu, as-salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan sungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut. Selain pada salat wajib juga, boleh melaksanakan salat-salat sunat seperti salat sunat rawatib, salat taubat, salat malam dan lain-lain lagi. Buatlah salat-salat yang kita boleh buat. Masuk salat sunat tahajud. Salat sunat tahiyatul masjid. Lepas itu salat sunat buat kan. Salat qabliyah, ba'diyah buat. Kan? Qabliyah ba'diyah ni nak cover balik. Mungkin dalam salat wajib kita tu mungkin ada kurang kat mana-mana. Tapi ada orang tu lepas semayang tu dia relax bersandar tu makna kau semayang lah dan dah okey dah tadi dan tengok semayang dah okey. Macam mana kan? Dia buat KPI dia sendiri. Macam mana? Kemudian yang keduanya memperbanyakkan zikir. Berzikir kepada Allah banyak-banyak. Dengan berzikir artinya kita sedang mengingati Allah
Zikir tidak selalu dalam bentuk bacaan yang panjang atau dalam pelbagai hitungan. Mesti 1000 ke 500 ke, baca. Ikut apa yang kita boleh. Berzikir mengingati Allah boleh dilakukan bila-bila masa saja dan di mana saja. Mengingati segala hukum Allah, hukum pengetahuan yang ada di alam ciptaan Allah ataupun azab atau hukuman Allah, itu juga adalah merupakan satu bentuk zikir. Apa yang diajarkan dalam kuliah ilmu itu kita ingat balik, itu juga adalah satu bentuk zikrullah. Untuk itu orang yang berzikir akan mendekatkan dirinya kepada Allah dan semakin cintanya kepada syariat dan hukum Allah. Kemudian mentadabburkan Al-Quran. Itu yang ketiga. Al-Quran adalah petunjuk dan dalam meningkatkan iman dan taqwa, membaca Quran adalah jalan yang tepat. Kadang tanya balik, bila last khatam Quran? Sebelum upacara batal semayang. Batalai semayang. Orang perempuan bersimpuh dengan baju pengantin mengaji. Baca imam depan tu. Baca tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina. Pula macam tu baca tu. Dah lah speaker tu satu kampung dong ah. Mengaji tu. Lepas tu tadabbur ni apa? Memahami isi kandungannya. Al-Quran itu adalah petunjuk. Al-Quran adalah jalan yang tepat. Membaca Al-Quran bukan hanya untuk membaca teksnya, tetapi untuk kita buat apa yang dah diajar dan diperintahkan di dalam Al-Quran, menjadikannya pedoman untuk kehidupan sehari-hari. Seperti mana yang Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat yang ke-37, tidaklah mungkin Al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Untuk itu, tadabbur Al-Quran adalah satu yang wajib dilakukan, dan ketika sudah mempelajarinya, maka akan muncullah keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Seterusnya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Cari kawan-kawan yang nama Salehuddin. Soleh, katakan. Mana ni? Salih, katakan. Soleh tu, kan? Jadi, berkumpul dengan, bergaul dengan orang-orang yang baik. Dia baik dengan imam, dengan Ustaz Roshidi, baik dengan ustaz-ustaz yang kawan enggak lah kan. Samsul Debat kan ustaz, baru nak start. Kan, itu sebab dia dulu saya khabar saudara Samsul Debat, sudahlah, tapi dia letak kat ustaz, tak adalah saya marah, dia dah letak macam tu. Ustaz Samsul Debat USD mahal tu. US dollar. Kan? Tak adalah kan. Tapi itu dia, bercampur, bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebab apa bila campur dengan orang yang baik? Kita tengok buat-buat, Allahu Akbar. Jom kita semayang. Nampak? Kita pun ikut sama. Apalah hal lah kita tak semayang, dia orang semua semayang. Paling tidak. Kan? Campur dengan orang yang baik. Jom pergi kelab jam. Pergi kelab malam. Ni awal lagi. Malam masih muda. Nampak ayat ni. Dah yang lain semua pergi, takkan dia tak pergi, dia tu. Dia pun pergi. Langsung semayang dalam kelab malam. Tak ada mana, tuan-tuan. Kan? Berkumpul dengan orang yang soleh boleh memberi semangat kepada kita menjalankan segala perintah Allah. Carilah orang-orang yang soleh. Bentuklah perhubungan bersamanya. Dan biarlah kita bersosial dan saling mengingatkan kebaikan untuk saling membantu dan tetap kepada keimanan pada Allah SWT. Seterusnya, membaca ilmu-ilmu Islam, membaca buku-buku, kitab-kitab berkaitan dengan ajaran agama. Dan itu salah satu cara. Tasawuf, ilmu tauhid moden, ilmu kalam dalam Islam juga boleh dipelajari, kerana sebahagian daripada ilmu itu dapat membentuk asas keimanan kita. Kemudian melakukan penilaian diri, iaitu muhasabah. Tengok balik aku ni setakat mana, aku semayang ni macam mana, aku ni mengaji macam mana, aku ni dengan orang macam mana, sedekah aku macam mana. Sentiasa nilai diri kita ke tahap mana-mana yang kita kurang. Seterusnya, menjauhi percampuran yang buruk. Jangan kita bergaul dengan orang-orang yang poning. Gaul dengan orang poning, kita pun poning sama. Bergaul dengan orang yang bertukang bosi, kalaupun kita tak buat bosi itu, kita akan dapat percikkan bosi itu, akan melubangkan baju-baju kita. Berkawan dengan orang yang jual minyak wangi, walaupun kita tak jual, walaupun kita tak boleh, tapi wangi itu mungkin meloket kat kita. Macam itulah keadaannya. Kan?
Jauhilah lingkungan yang buruk, bukan berarti kita harus bersikap eksklusif hingga tak boleh berkawan dengan orang, tapi kita nak berhati-hati, takut kita terjebak sama dengan benda-benda yang tak baik. Ya. Kemudian mengikuti majlis ilmu, jangan pilih penceramah, datanglah. Itu sebab saya puji surau ni, memang daripada dulu memang macam ni lah ramai, walau siapa pun penceramahnya. Ya tak Alhamdulillah. Itu semangat yang kita nak. Bukan nak tengok Samsul debat mana dah. Kan? Ya tak? Ya tak kan? Kan? Memang ramai. Tu betul lah tu. Dah berbunyi bodoh tu. Nak azan dulu ke apa? Tak. Azan dulu ke? Tahu je. Okey, jadi datang selalu ke majlis-majlis ilmu, taman-taman syurga, sikit lagi. Jadi majlis ilmu ni akan bagi kita hikmah dan banyak juga pencerahan. Ada orang cakap, alah puai dengan ceramah belum tentu lagi jadi baik. Dia tu. Memang betul. Belum tentu jadi baik, tapi ada harapan jadi baik. Paling tidak kalau kita dengar ceramah tu mesti ada terletik kat hati kita. Betul lah dia cakap tu. Aku pun macam tu. Kadang kita cakap kat hati kita je. Orang tak dengar. Kita dengar. Yalah, aku pun banyak baik hal. Jadi baik lah bila dengar. Tapi keluar pada surau tu baik pangai dia balik. Pergi datang majlis ilmu dengar, elok dia balik. Jadi lama kelamaan mudah-mudahan dengan majlis ilmu tu dapat tarbiyah kita, ubah kita menjadi manusia yang lebih baik. Bagaimanapun, ilmu yang selalu kita perlukan akan membuatkan kita sepatutnya menjadi semakin baik setiap saat. Hadirilah majlis ilmu. Kan, ilmu pengetahuan yang bermanfaat agar kebesaran Allah semakin hadir di dalam diri kita. Kemudian mengasah akal dan menjauhi hawa nafsu. Kan? Ini dah beritahu di awal tadi bahawa keimanan akan rasa takut kepada Allah dan hanya akan muncul jika kita menggunakan akal dengan benar. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita bukan hanya persoalan spiritual, tetapi memerlukan cara kita berfikir dan juga cara kita menakul. Untuk itu akan dapat meningkatkan keimanan kita bila kita fikir dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjalankan perintah Allah secara konsisten dan istiqamah. Kan? Cara menjaga iman kita adalah konsisten dalam beribadah. Itu sebab kalau kita tengok, cara mencapai kesempurnaan ibadah tu ada ompek. Ya? Mencapai kesempurnaan ibadah. Yang pertama mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu. Dia tak boleh main ikut-ikut. Orang macam tu, aku pun buatlah macam tu. Kan? Kena belajar. Kan? Kena pergi majlis ilmu. Tak tahu, tanya. Malu bertanya, sosek jalan. Bukan sosek jalan, sosek baret, terabur-abur jalan pun tak tahu, jalan ke sungai ke apa pun tak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mestilah ikhlas. Ikhlas, bukannya sebab-sebab yang lain. Yang ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perbuatan. Mana ibadah tu sepatutnya jadikan kita lagi baik, bukan jadi lagi tahu. Dan yang keempat apa? Yang keempatnya adalah mesti dimulakan dengan niat. Inna a'malu bin niat. Wa man kanat hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa buat sesuatu tu niat dia kerana wanita atau kerana wanita apa dunia atau kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Jadi makna kata buat tu biarlah lillahi ta'ala, kena rugi benar. Umur dah lah tak panjang. Masa yang kita ada setakat itu aja. Dan bila kita buat, apalah salahnya kalau kita niatkan kerana Allah. Mudah-mudahan peroleh pahala ibadah. Kadang kat luar nampak orang susah, kita tolong niat kerana Allah. Yang saya tengok tu sumbangan RM250 untuk it'am tu, bantu budak-budak kan keluar tadi kan, kat TV tu nampak. Kan? Jadi makna kata kita bagi bantuan tu. Bagi bantuan sedekah, tapi niat pula kerana Allah. Dapat bertambah dengan pahala ibadah. Niat kerana Allah tu yang penting. Jangan kita tersasar. Kadang bila ingat, tapi niat-niat ni kan apa? Dapat selfie. Niat apa? Dapat tunjuk ke orang dan tolong orang. Jangan sesia, rugi. Kan dah lah tak banyak amal buat. Yang satu tu pula kita lupa niat kerana Allah. Rugilah gitu. Dan mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai kita. Kan? Ibadah yang sedikit namun terus-menerus dilakukan, itu lebih baik dibandingkan ibadah yang buat banyak tapi itulah sekali. Tak apalah aku sedekah 10,000. Itulah last bila tu 1983. Tak ada lidah apa tu. Aku dah bagi dah 10,000 dulu. Aku baru je bagi 10,000. Wah, baru tu dah 20 tahun dah. Dia punya baru tu diungkit benda yang sama. Nampak tak?
Dah lah mengungkit, tak ada apa, poin dah. Itu penting. Ya. Ibadah yang berkesinambungan juga disebut merupakan cara ibadah yang dicintai oleh Allah. Maka itulah caranya untuk kita menjaga iman yang boleh seseorang Muslim itu lakukan. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah SWT agar diistiqamahkan berada di jalan yang lurus. Jadi itulah yang penting yang kita kena kerja dalam hidup kita. Beza kita dengan orang tu sebab dikatakan oleh Buya Hamka tu, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Apa beza? Beza kita ni beriman. Bila kita ada iman, maka kita ni tak adalah membutuh tuli. Dia hidup macam binatang-binatang yang kat hutan tu. Dia nak survive, dia buatlah macam-macam. Walaupun dia akal itu akal binatang kan, tapi dia buat apa yang dia boleh. Tu ada binatang yang makan najis dia sendiri, gitu. Tu ada binatang yang sudah tak mandi. Tu ada binatang yang sudah memang dia tak kira. Ada binatang yang mengeluarkan bau busuk. Ada binatang-binatang macam-macam sifat yang Allah Ta'ala bagi pada binatang untuk kita berfikir. Itu sebab kita ni bukanlah binatang. Tapi kalau kita tidak menggunakan akal fikiran, boleh jadi kita lebih tahu daripada binatang. Itu sebab cakap benatemu. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia perangai itu, dia tak berfikir, boleh jadi dia pun lagi tahu daripada binatang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, itulah dia pada hari ini. Siapalah kita di sisi Allah kalau kita tidak ada iman dan kepercayaan, keyakinan, etikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rugilah kita hidup kita dalam dunia ni kalau kita sia-siakan tanpa kita ada keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Itu sebab bila ada seorang tanya saya baru-baru ni, dia tanya, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Tapi kenapa tak pernah sampai ke alamat rumah saya? Dia boleh tanya soalan. Terus saya kata, kalau kau tanya soalan macam tu, maknanya apa? Maknanya bukan salah rezeki tu. Tu salah hati kau butuh. Kenapa pula? Sebab orang yang beriman dalam hati dia yakin Allah bagi rezeki ni bukan dalam bentuk yang kita fikir. Kalau kita fikir dalam bentuk duit, maka tak dapat duit, kita cakap tu bukan. Mana aku tak ada rezeki. Tak, sedangkan banyak lagi Allah bagi kat kita. Allah tak bagi kita rezeki A, Allah bagi B. Allah tak bagi anak, mungkin Allah Ta'ala nak bagi kita, bagi peluang untuk jaga mak ayah kita. Mungkin macam tu. Allah bagi rezeki pula, kita jaga isteri kita dengan baik. Itu isteri jaga kita dengan baik. Kita berdua je. Baik, macam mana? Dah ditulis. Kan? Jadi reda, tak adalah dia mau. Dunia ni kejam, kenapa hidup aku macam ni? Cuba kau tanya orang yang anak 10 tu, dia rasa kejam tak anak ada 10 tu? Dia tanya kan? Tak ada tak. Makna kata, terserah kepada cara kita memikir, topuk dana, bukan tanya selera, tapi tanya iman kita. Ya? Jadi itu saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ucap terima kasih banyak di atas kesudian pada hari ini mengundang saya. Budak-budak membawakanlah nak menyolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut. Jasa baik surah Asyakirin menyemput rasa nak junjung. Itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman. Kalau ada masa kan, singgahlah kat luar tu. Ada satu meja ajaib. Ada barang. Bukan untuk dibawa balik, tapi untuk bali dulu bawa balik. Kami sawuk kan, payah kan. Dan begitu juga ada yang datang daripada luar, daripada kawasan ini datang. Sebab dia nak mengajar. Sebab setelah saya buat pengumuman petang tadi, siapa yang nak kuih semprit omak saya tu, datanglah dekat surau ni. Saya dah umumkan petang tadi. Kuih semprit tu hasil tangan omak saya, tokan satu-satu tu. Kuih semprit kampung. Tengoklah ada harga tu kan. Satu lagi minyak wangi. Minyak wangi Danish dan juga Aisyah. Jangan berebut ada minyak wangi tu. Boleh bawa semayang, tahan lama. Memang dia ada tagline nama dia, tak mandi pun wangi. Tu memang terbaik tu. Boleh bawa solat, jangan risau. Sadap baru dia. Kan? Lelaki Danish dan juga Aisyah tu dua-dua boleh pakai, tak ada masalah. Dan begitu juga satu lagi susu kambing. Siapa yang dah amal susu kambing yang pernah beli dulu, nak repeat tu saya dah bawa dah tu. Susu kambing Al-Am, susu kambing campur kurma dan campur madu yang diizinkan. Madu diizinkan tu maknanya madu lebah, bukan madu orang. Ya? Jadi susu kambing ni tak ada bau sebab dia tak pakai kambing keramat wangsa. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Siapa sakit lutut, sakit tumit, gastrik, teruk boleh amalkan.
Siapa yang semayang kat kursi dah lama benar tu, minum amal setiap pagi. Pagi dengan malam ambil 2 kali sehari, insya-Allah. Sebelum habis 1 kotak tu, insya-Allah ada perubahan. Kencing manis boleh minum. Dia bukan untuk kencing manis, tapi orang kencing manis boleh minum. Sebab dia tak manis. Sebab dia tak manis, ya. Dan begitu juga baik untuk orang enzima gatal-gatal kulit. Tapi jangan buat mandilah, minum, ya. Dan baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap taman apa boleh minum. Mana dah tak ada tu tak usah carilah. Tapi kau minum datang dia balik joki dah tu. Kan sakit lutut, sakit tumit, osteoporosis. Pada ibu-ibu yang mengandung nak mengelakkan anak demam kuning bila lahir besok jaundice, minum tu, amalkan daripada awal. Siapa yang tak bawa duit, tu harga RM40 ya. Malam ni kita offer beli 2 90. Macam sama kan. RM45 beli 2 80. Siapa tak bawa duit tak apa, ambil lah dulu, bawa balik nanti transfer. Katalah sampai rumah hilang ingatan. Nampak macam mana? Nampak macam mana? Dah manusia tu pelupa tu kan. Sungguhnya manusia itu alpa dan leka, Ustaz. Dah berjujut-jujut dia bawa habis semua, dia borong dia bawa balik, lupa tu kan. Yusah tu kan. Tak apalah, tapi itu ikhtiar lah, ya, ikhtiar insya-Allah. Jadi itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Yang kurang itu mencegah kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.